Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, bertemu saya Cikgu Umaira. Jadi pada hari ini saya akan memberikan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 KSSM bagi bahagian C. Jadi pada sebelum ini saya telah sediakan teknik menjawab bagi kertas 2 untuk soalan bahagian A dan bahagian B. Anda boleh dapatkan link video sebelum pada huraian di dalam video ini. Jadi kita lihat bahagian C, jumlah soalannya 2, markahnya adalah 15 markah. Jadi di dalam bahagian C, 2 soalan yang diperuntukkan, murid perlu menjawab 1 soalan dalam bahagian ini. Jadi pilihan jawapan daripada 2 soalan, jawab 1 dan setiap soalan itu adalah 15 markah. Bermakna murid akan dapat 15 markah untuk menjawab soalan bahagian C. Untuk makluman murid, soalan dalam bahagian C akan melibatkan beberapa tajuk dalam satu soalan. Jadi kita akan lihat contoh soalan bahagian C serta teknik menjawab soalan tersebut sekarang. Jadi kita lihat contoh soalan 16A, Farid ingin memasang jubin di ruang dapur rumahnya. Jadual 16 menunjukkan maklumat pembelian jubin untuk kegunaan ruang dapur rumahnya. Jadi ini adalah jenis jubin, kecil yang kedua besar, bilangan jubin, kecil 2P, bilangan besar adalah Q. Harga per jubin RM3 untuk kecil, RM7 untuk besar. Jadi jumlah bilangan jubin yang dibeli ialah 155 keping. Jumlah harga untuk jubin yang dibeli ialah RM605. Tulis 2 persamaan linear dalam sebutan P dan Q untuk mewakili maklumat di atas. Seterusnya, menggunakan kaedah matriks, hitung nilai P dan nilai Q. Jadi, markahnya adalah 6 di sini. Jadi, kita akan terus membincangkan bagaimana menyelesaikan soalan bagi 16A. Jadi, apa yang penting di sini adalah maklumat dalam soalan. Jadi, kita highlightkan 2P, Q untuk kecil, besar, harga pula. Okey, seterusnya bilangan jubin yang dibeli. Jadi jumlah jubin yang dibeli kecil dan besar 150 keping. Dan yang seterusnya adalah jumlah harganya adalah RM605. Jadi soalan adalah meminta kita untuk tulis 2 persamaan linear. Jadi ini adalah arahan soalan. Yang pertama, kita perlu tulis 2 persamaan linear dalam sebutan P dan Q. Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai P dan nilai Q. Bermaksud, kita akan bina persamaan daripada situasi yang digambarkan dalam soalan beserta maklumat yang diberi. Dan soalan kedua, kita akan tukarkan persamaan dalam bentuk matriks bagi kita selesaikan apakah nilai P dan nilai Q seperti yang diminta oleh soalan. Jadi maklumat pertama tadi, jumlah bilangan jubin yang dibeli ialah 155 keping. Bermaksud bilangan jubin kecil 2P ditambah bilangan jubin besar Q, jumlahnya adalah 155. Jadi kita dah dapat persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, kita lihat info seterusnya. Jumlah harga jubin yang dibeli ialah RM600. Bermaksud jumlah harga yang besar, yang kecil iaitu 2P bilangannya didarab 3. Okey, ditambah dengan harga RM7 bagi yang besar, bilangannya adalah Q. Hasilnya adalah RM605. Jadi ini akan, maklumat ini akan mewakili persamaan kedua. Jadi diringkaskan, kita akan dapat persamaan kedua 6P tambah 7Q sama dengan 605. Jadi kita dah dapat soalan yang tadi minta kita tulis 2 persamaan linear, maka kita akan jawab soalan seterusnya iaitu selesaikan untuk cari nilai P dan nilai Q dengan syarat menggunakan kaedah matriks. Jadi menggunakan kaedah matriks sudah pasti kita perlu menukarkan 2 persamaan linear di sini kepada bentuk matriks. Jadi kita tukarkan dengan mengambil pekalinya. Lajur 1 bagi matriks ini adalah untuk pekali P. Yang pertama 2, yang kedua adalah 6.
Seterusnya lajur 2 bagi matriks di sini adalah untuk perkali Q, iaitu yang pertama bila Q bermaksud perkalinya 1, yang kedua perkalinya 7. Darab pemboleh ubah matriks PQ sama dengan hasilnya 155,605. Jadi di sini kita akan selesaikan, maka PQ adalah bersamaan. Jadi kita buat andaian di sini. Okey, songsangan bagi matriks 2, 1, 6, 7. Jadi kalau kita recall kembali, rumus bagi matriks songsangan adalah kalau matriks A, A, B, C, D, rumus matriks songsangan bagi A adalah 1 per AD tolak BC, D, negatif B, negatif C, A. Jadi kalau kita anggap matriks A adalah 2, 1, 6, 7, maka PQ adalah bersamaan songsangan bagi A. Jadi songsangan bagi A, kita masukkan nilai 1 per AD di sini. A kita adalah 2, D kita adalah 7. Tolak B kita sekarang adalah 1. Darab C, okay, tolak, tak nampak pula kat sini. Darab C kita adalah 6. Dan kita susun semula matriks ini, iaitu D. Jadi D adalah 7 di sini. Negatif B bermaksud negatif 1. Tolak negatif C, negatif 6. Sebab C kita adalah 6. Okey, dan A kita adalah 2. Darab dengan matriks 155,605. Jadi kita dah dapat di sini. Kita selesaikan yang depan ni, iaitu 1 per 2 darab 7, 14 tolak 1 darab 6, ya. Di sini adalah 6. Jadi kita akan dapat di sini adalah 1 per 8. Jadi yang di belakang ni 7, negatif 1, matriks 7, negatif 1, negatif 6, 2, 155,605. Kita selesaikan pendaraban matriks di sini. Jadi cikgu highlightkan. Okey, kita selesaikan pendaraban matriks di sini. Saya letakkan dalam kurungan ni. Okey, yang ni kita selesaikan. Okey, jadi bila kita selesaikan, kita akan dapat, untuk pendaraban matriks kita selesaikan bentuk L, bermaksud 7 darab 155. Okey, ditambah, bila tambah ada tanda negatif sebelahnya, kita pisahkan dengan kurungan, negatif 1 darab 605. Jadi ini untuk unsur 1,1. Unsur 2,1-nya adalah negatif 6 darab 155 ditambah dengan 2 darab 605. Jadi kita masukkan 2 darab 605. Jadi jangan lupa kesemuanya adalah matriks, maka kita perlu tutup kurungan matriks. Jadi macam mana cikgu dapat unsur 21? Cuba awak lihat di sini. Okey, sekarang ini adalah matriks 2 ni. Ini adalah matriks 2 darab 2. Jadi di sini adalah matriks berapa baris? Okey, kita lihat ada 2 baris, hanya 1 lajur, iaitu 2 darab 1. Jadi bermaksud bila kita darabkan kedua-dua matriks ini, hasilnya adalah matriks 2 darab 1, iaitu ada 2 baris, 1 lajur. Jadi itu tips bagaimana kita menentukan hasil bagi pendaraban 2 matriks. Kalau 2 baris, 1 lajur, bermaksud suatu nilai di sini, suatu nilai di sini. Macam ni. Kita dah buat tadi dah. So sekarang kita masukkan nilai menggunakan kalkulator. Jadi 1/8 kita tulis semula. Kita selesaikan operasi dalam matriks ini. Jadi untuk unsur 1,1, 7 darab 155. Okey, tambah dengan negatif 1. So negatif kita letakkan dalam kurungan. Okey, kita masukkan saja sama seperti apa yang kita tulis. Darab 605. Jadi hasilnya yang di atas adalah unsur 1/1-nya adalah 480. Jadi kita dah tulis hasil untuk unsur 1/1. Seterusnya apakah jawapan untuk unsur 1/2-nya? Jadi kita masukkan nilai seterusnya, iaitu negatif 6 darab
155, follow sahaja apa yang anda tulis, tambah 2 darab 605. Jadi hasilnya adalah 280. Jadi kita masih belum selesai, bermaksud 1/8 suatu nombor didarab dengan suatu matriks, kita akan darabkan nombor tersebut dengan setiap unsur dalam matriks. Jadi yang pertama 1/8, okey, kita darabkan dengan 480. Okey, jadi kita dapat hasilnya adalah 60. Okey, dan kita tulis 60 di sini. Yang seterusnya untuk unsur 21, 1/8. Okey, didarabkan dengan 280. Jadi hasilnya, oh salah masuk nilai ya, tak apa kita betulkan. 1/8. Okey, darab 280. Jadi hasilnya adalah 35. Jadi kita tulis jawapan. Jadi ini adalah dalam bentuk matriks PQ sama dengan 60/35. Soalan minta kita senaraikan nilai P dan nilai Q. Bermaksud kita perlu buat kesimpulan jawapan di sini. P adalah 60 dan yang kedua Q adalah 35. Kenapa? Kerana kesemuanya akan mempengaruhi markah. Jadi kita lihat bagaimana permarkahan di sini supaya kita tahu step mana yang kita perlu hati-hati. Jadi markahnya 6, soalannya ada dua bahagian tadi, iaitu yang pertama tulis dua persamaan linear, bermaksud dua persamaan linear yang kita tulis ini satu markah. Dan untuk mencari nilai P dan nilai Q, markahnya adalah 4. Jadi yang pertama, apabila kita tukarkan dua persamaan dalam bentuk matriks, dalam bentuk persamaan matriks satu markah. Yang kedua, kita tulis PQ sama dengan songsangan bagi matriks 2167 ni. Kita masukkan ke semua nilai ni, kita mesti masuk dengan betul, didarabkan dengan yang betul. Okay, di sini juga betul, satu markah. Dan jawapan akhir untuk P satu markah, Q satu markah. Jadi kat sini sering berlaku pelajar suka tinggal jawapan sampai step ini sahaja. 60/35. Diingatkan ianya akan menjejaskan markah anda kerana anda perlu menjawab soalan iaitu berapa P, berapa Q, bukan tinggalkan dalam bentuk matriks PQ. Jadi kita selesai menjawab soalan 16A, seterusnya kita bincangkan pula soalan 16B. Jadi kalau kita lihat soalan 16B, ianya masuk kepada tajuk keuangan, masih lagi cerita soalan yang sama iaitu Farid kemudiannya membuat keputusan untuk memasang jubin pada lantai keseluruhan rumahnya dengan kos RM35,000. Jadi kita highlightkan maklumat penting. Bagi mencapai matlamat tersebut, beliau telah membuat pinjaman peribadi untuk tempoh 5 tahun dengan kadar faedah sama rata, bermaksud setiap tahun faedahnya sama, iaitu 3.2% setahun. Jadi soalan B1 di sini, hitung jumlah bayaran balik dan ansuran bulanan. Bermaksud ada dua soalan di sini, bayaran balik, yang kedua ansuran bulanan. Dan yang kedua, jika setiap bulan Farid mampu menyimpan sebanyak 500 daripada jumlah pendapatannya, berapakah adakah dia mampu melakukan pinjaman peribadi ini ataupun pinjaman peribadi ini akan membebankannya? Berikan justifikasi anda. Jadi juga ada dua soalan, kita perlu nyatakan adakah membebankan, dan yang kedua nyatakan justifikasi. Jadi berbalik kepada soalan B1 untuk tentukan bayaran balik, kita tahu bagi konsep pinjaman, bayaran balik adalah jumlah kos yang dipinjam iaitu RM35,000 ditambah dengan kadar faedah. Jadi langkah pertama kita akan mengira faedah bagi pinjaman Farid terlebih dahulu. Okey, jadi 3.2% faedah. Jadi 3.2% di sini bermaksud 3.2 bahagi 100, iaitu bersamaan dengan 0.032. Jadi kadar faedahnya di sini adalah 35,000 darab dengan 0.032 darab tempoh pinjaman iaitu 5 tahun.
Jadi seterusnya kita akan kira jumlah bayaran balik iaitu 35,000 ditambah dengan kadar faedah. Iaitu jumlah bayaran balik sama dengan 35,000 campur faedahnya 35,000 darab 0.032 darab 5. Jadi kita boleh kira di sini menggunakan kalkulator, masukkan sahaja nilai mengikut apa yang ditulis tadi. 35,000 tambah kadar faedah kita letakkan dalam kurungan 35,000 darab 0.032 iaitu 3.2% darab tempoh pinjaman iaitu 5 tahun kerana dinyatakan kadar faedahnya adalah sama setiap tahun. Jadi kita dapat jawapan akhir adalah 40,600 adalah jumlah bayaran balik. Seterusnya kita akan kira pula berapakah ansuran bulanan. Jadi ansuran bulanan adalah jumlah bayaran balik iaitu 40,600 bahagi jumlah bulan dalam 5 tahun iaitu 5 darab 12. Jadi kita gunakan kalkulator di sini 40,600 dah ada di sini bahagi dengan jumlah bulan dalam 5 tahun iaitu 5 darab 12. Jadi kita dapati sebulan perlu bayar RM676.67. Jadi kita bundarkan 2 titik perpuluhan kerana ini adalah untuk duit. Seterusnya kita lihat pula soalan B2. Jika setiap bulan Farid mampu menyimpan 500 daripada jumlah pendapatan, adakah pinjaman peribadi ini membebankan? Berikan justifikasi anda. Kita dapati Farid mampu simpan RM500 sedangkan sekiranya pinjaman dilakukan, komitmen setiap bulan adalah RM676.67 di mana komitmen melebihi simpanan. Jadi ada aliran tunai negatif di sini, bermakna sekiranya melakukan pinjaman ini ianya akan memberi bebanan. Jadi kita tulis jawapan. Ia akan membebankan kerana kadar ansuran bulanan pinjaman itu melebihi jumlah yang mampu disimpannya setiap bulan. Jadi kita lihat 6 markah soalan A, 6 markah soalan B, baru 12 markah. Kita tahu jumlah markah setiap soalan adalah 15. Jadi kita ada bahagian soalan 16C untuk yang berikutnya. Jadi 16C kita lihat diberi dapur rumah Farid berbentuk segi 4 tepat dengan panjang dan lebarnya masing-masing 5 meter dan 4 meter. Hitung luas dapur Farid dalam meter persegi dan tukarkan nilai tersebut kepada nilai dalam asas 3. Bermaksud ada dua persoalan di sini. Yang pertama, hitung luas. Yang kedua, nilai luas itu kita akan tukarkan dalam asas 3. Jadi kita tahu rumahnya berbentuk segi 4 tepat. Untuk luasnya adalah panjang darab lebar. Jadi panjangnya 5, lebarnya 4, maka luasnya adalah 20 meter persegi. Seterusnya kita akan tukarkan pula kepada asas 3. Jadi kita akan menggunakan kaedah pembahagian berulang di sini, iaitu 20 kita akan bahagi 3 sehingga akhirnya di sini kita akan dapat kosong. Jadi cikgu lebih suka menggunakan kalkulator. Saya akan tunjukkan pada anda bagaimana kita nak guna kalkulator untuk pembahagian berulang. Jadi kita tekan 20 bahagi 3. 20 bahagi 3 kita dapat, pastikan dalam bentuk perpuluhan. Okay, 6 perpuluhan, banyak tempat puluhan ni. Kita ambil yang bulat ni sahaja dulu, iaitu 6. Jadi kita akan tulis 6 di sini. Okay, kita akan tulis 6. Okey, di sini kita akan tulis 6. Okey, berapa kita nak letak baki? Di sini, bila kita dah tulis 6 di situ, dekat kalkulator anda, tolak siap 6. Jadi, baki yang kita nak adalah tempat perpuluhan yang panjang tadi. Jadi, kita tak boleh tulis 0.667 kat situ. Kita perlu darabkan dengan apa yang kita bahagi tadi, iaitu 3. Jadi, kita akan dapat bakinya adalah 2. Jadi, kita tulis 2 di sini untuk ruangan baki. Okey, ruangan baki 2. Jadi tadi saya dah maklumkan kita akan lakukan sampai di sini akhirnya sifar. Selagi belum sifar bermaksud kita teruskan. Jadi 6 di sini kita bahagi 3 lagi. Jadi 6 bahagi 3 memang senang, dapat 2. 2, kita tulis 2, bakinya adalah
kosong. Jadi kita boleh uji guna kalkulator di sini. Walaupun nombor yang mudah, tetapi untuk kita sering ulang kaji untuk kita faham. Jadi bila kita dapat 2, kita tulis 2. Tak ada perpuluhan di situ. Jadi perpuluhan itu sebenarnya untuk ruang baki. Jadi bila tak ada perpuluhan, kita letak kosong sahaja di situ. Jadi masih belum selesai sebab kita perlu lakukan sehingga di ruangan ini kosong. Jadi bermakna kita akan teruskan bahagi dengan 3. Jadi 2 bahagi 3. Kalau kita tekan kalkulator, okey, 2 bahagi 3 adalah dipastikan dalam perpuluhan. Nampak yang kat sebelum titik puluhan tu adalah sifar. Bermaksud kita akan tulis sifar di sini. Okey, sifar di sini dan nilai titik perpuluhan itu kita darabkan dulu dengan 3 untuk kita dapat bakinya. Okey, jadi kita dapat bakinya adalah 2. Jadi untuk suatu nombor asas nombor apabila pembahagian berulang, kita akan nyatakan jawapan daripada bawah ke atas. Akhirnya kita dapat jawapan 202 asas 3. Jadi 16B tadi cikgu lupa untuk memberikan skema permarkahan. Jadi kita tahu markahnya adalah 6. Jadi untuk B1 jumlah kadar faedah adalah 1 markah. Dan jumlah bayaran balik 1 markah. Ansuran bulanan 1 markah. Dan jalan kerjanya 1, jumlahnya adalah 1 markah. Dan jawapan justifikasi membebankan atau tidak, ia membebankan 1 markah. Dan sebabnya adalah 1 markah. Seterusnya untuk skema bagi 16C. Jadi kita nyatakan luasnya 1 markah. Kita lihat markahnya 3 tadi. Jalan kerja pembahagian berulang di sini 1 markah. Dan jawapan akhir 1 markah. Jadi sekiranya anda tidak berminat dengan soalan 16, anda ada pilihan untuk menjawab soalan 17. Jadi kita lihat soalan 17A terlebih dahulu. Rajah 17A menunjukkan sebuah roda Ferris diberi jarak di antara titik J dan K ialah 18 meter. Jadi kita kenal pasti pada graf kita di manakah titik J dan titik K kita di sini. Jadi kita lihat J kepada titik K di sini jaraknya adalah 18 meter, iaitu bermaksud kalau ini adalah bentuk bulatan, bermaksud diameter bulatan ini adalah 18 meter. Jadi diameternya adalah 18. Jadi bermaksud jarinya adalah 9 meter. Jadi menggunakan pi 22/7 hitung satu bilangan pusingan lengkap minimum yang diperlukan untuk meliputi jarak pergerakan membulat sejauh 700 meter. Dan yang kedua, luas dalam meter persegi kawasan membulat yang dilalui oleh penumpang yang bermula di kedudukan J hingga kedudukan K. Jadi 6 markah untuk soalan A. Kita bincangkan dulu penyelesaian bagi soalan A. Jadi teknik menjawabnya, kita perlu kenal pasti rumus yang betul pada muka surat rumus dalam kertas soalan. Kita sedia maklum ya, dalam kertas soalan di belakang kulit muka depannya ada bahagian rumus. Jadi soalan di sini, bilangan pusingan lengkap untuk meliputi jarak pergerakan membulat sejauh 700 meter. Jadi jarak pergerakan membulat daripada J kepada J semula, bermaksud itu adalah lilitan bulatan. Jadi kita perlukan lilitan bulatan. Kita tahu rumusnya adalah pi D atau 2 pi J. Jadi sekiranya 700 meter, berapa pusingan? Sudah pasti 700 meter bahagi lilitan satu bulatan lengkap, iaitu pusingan satu bulatan lengkap berapa jaraknya. Jadi kita cari satu pusingan bulatan lengkap berapa jaraknya sekarang. Jadi menggunakan rumus 2 pi J, kita masukkan nilai 2 darab 22/7 kerana soalan minta menggunakan pi 22/7 darab jarinya 9. Jadi ini adalah untuk satu bulatan lengkap. Jarak satu bulatan lengkap. Jadi 700 meter, okay, satu bulatan lengkap atau satu pusingan untuk kita lebih mudah faham. Kalau 700 meter, berapa pusingan kita dapat? Sudah pasti 700 bahagi jarak satu pusingan, iaitu 2 darab 22/7 darab 9. Jadi kita
selesaikan menggunakan kalkulator di sini. 700 bahagi, jadi semua di bawah tu kita letak dalam kurungan 2 darab 22 per 7 darab 9. Okey, tutup kurungan. Jadi berapa kita dapat? 12.37 di sini. Jadi 12.37 pusingan bermaksud 13, menghampiri 13 pusingan untuk jarak 700 meter. Jadi untuk soalan B, kita nak hitung luas dalam kawasan membulat yang dilalui penumpang bermula daripada J kepada K. Jadi kita akan lihat. Jadi penumpang daripada J bergerak sehingga K. K, berapa luas bulatan yang terlibat? K, bermaksud luas yang saya lorek ni adalah luas bagi semi bulatan. Dan kita tahu kita boleh cari rumus luas bulatan lengkap adalah pi J kuasa 2. Jadi kalaulah separuh bulatan bermakna 180 darjah bahagi 360 darab pi J kuasa 2. Jadi kita kira sekarang, kita masukkan nilai 180 per 360 darab 22 per 7 darab 9 kuasa 2. Jadi kita boleh gunakan sahaja kalkulator. Sudah pasti kita mudah untuk dapat jawapan. Yang penting murid tahu bagaimana ingin menggunakan kalkulator. Jadi 180 per 360 atau boleh terus tulis 1 per 2 sahaja. Darab 22 per 7. Okey, darab jejarinya 9 kuasa 2 untuk rumus luas ya. Jadi kita dapat jawapan akhir. Okey, 127.29. Jadi kita tuliskan jawapan 127.29 atau 127.2 per 7. Jadi kita lihat markahnya 6 di sini. Jadi 6 di sini, 1 markah untuk 1 pusingan. Jadi 1 markah untuk jumlah jarak 700 bagi jarak 1 pusingan. 12.37 1 markah dan jawapan akhir 13 pusingan 1 markah. Dan untuk luas bulatan 1 markah untuk masukkan nilai yang betul di dalam rumus luas bulatan yang terlibat dan jawapan akhir 1 markah. Jadi jumlah markahnya adalah 6 di sini. Jadi untuk soalan 16B, Kamal telah menaiki roda Ferris dan beliau mendapati bahawa roda Ferris itu mengalami pecutan seragam setiap kali mula bergerak sehingga mencapai kelajuan 10 meter per saat. Kemudian roda Ferris itu akan mengekalkan kelajuannya itu dan hanya akan memperlahankan sehingga berhenti seketika jika ada penumpang baru yang ingin menaikinya. Raja 17B di bawah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan Kamal ketika menaiki roda Ferris tersebut dalam tempoh 12 saat. Jadi kita lihat ini jadualnya, ini yang diberi mewakili pergerakan laju roda Ferris ya. Jadi soalan bahagian C ni walaupun dalam tajuk berbeza tetapi ceritanya masih cerita yang sama. Jadi soalan B1, hitung tempoh masa. Jadi kita highlightkan tempoh masa dalam saat roda Ferris bergerak dengan laju seragam buat kali pertama. Soalan 12B, nyatakan apakah yang berlaku pada saat ke-10 hingga saat ke-12. Soalan 3, hitung kadar perubahan laju dalam meter per second roda Ferris dalam tempoh 4 saat yang pertama. Soalan 4, hitung jumlah jarak yang dilalui dalam meter bagi tempoh 22 saat tersebut. Dan soalan 5, huraikan pergerakan roda Ferris dalam tempoh 8 saat yang terakhir. Jadi kita akan bincangkan satu persatu jawapan untuk B1 terlebih dahulu. Untuk soalan graf laju masa dan jarak masa, petuanya yang pertama cikgu selalu beri tips di dalam video pembelajaran cikgu, namakan graf anda. Jadi ini daripada garis titik A ke titik B, titik C ke titik D, titik E ke titik F, dari titik F ke titik G dan dari titik G ke titik H. Jadi apa yang kita faham penterjemahan graf ini bermaksud daripada titik A roda Ferris bergerak dengan kelajuan
yang meningkat sehingga mencapai kelajuan maksimum seperti yang dinyatakan oleh soalan tadi 10 meter per saat. Jadi dari titik B ke titik C, roda Ferris mengekalkan kelajuan yang sama dan akan menurunkan kelajuan untuk mengambil penumpang. Kerana soalan tadi dia akan memperlahankan untuk ambil penumpang. Jadi garis CD, roda Ferris memperlahankan kelajuan. Jadi bermakna daripada titik D ke titik E adalah roda Ferris sedang berhenti. Jadi lajunya adalah kosong. Jadi di situlah penumpang baru akan naik. Dan seterusnya akan meneruskan perjalanan semula. Jadi kita akan jawab soalan A, iaitu hitung tempoh masa roda Ferris bergerak dengan laju seragam buat kali pertama. Jadi kita lihat laju seragam buat kali pertama garis apa? Jadi itu yang penting. Jadi di sini laju seragam kali pertama adalah garis BC. Jadi soalan minta tempoh masa. Bila tempoh masa, kita akan rujuk paksi masa. Jadi garis BC untuk tempoh masanya sudah pasti. Dari 4 saat kepada 7 saat, tempohnya adalah 7 tolak 4. Jadi kita dapat jawapan A, iaitu 3. Jadi untuk 2, nyatakan apakah yang berlaku pada saat ke-10 hingga ke-12, iaitu dari D kepada E. Sebentar tadi cikgu telah nyatakan dianya berhenti untuk ambil penumpang dari saat ke-10 hingga saat ke-12. Jadi kita nyatakan. Jadi berhenti bergerak selama 2 minit untuk mengambil penumpang baru. Bukan 2 minit dari sini, 2 saat di sini ya. Okey, sebab dia meter per saat, masa pun saat. Okey, seterusnya kita lihat soalan 3. Soalan 3, hitung kadar perubahan laju dalam meter per second square roda Ferris itu dalam tempoh 4 saat yang pertama. Jadi 4 saat yang pertama, garis apa? Adalah garis AB. Bermakna bila kita nak cari kadar perubahan laju, kita tahu kadar perubahan laju tempoh 4 saat yang pertama adalah kecerunan garis, iaitu pecutannya. Jadi nak dapat pecutan, kita akan kira nilai kecerunan. Jadi kita tahu formula kecerunan adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi di sini kita boleh dapatkan 2 koordinat. Jadi kita lihat koordinat A kita. Okey, koordinat A kita di sini. Okey, kita nyatakan koordinat A kita, iaitu pada X-nya kosong, Y-nya juga kosong, iaitu 0, 0. Okey, pada titik B koordinatnya 4, 10. Jadi menggunakan rumus kecerunan, kita akan kira kadar perubahan laju, iaitu 10 Y2 tolak Y1 kosong bahagi X2 4 tolak X1 kosong. Jadi 10 per 4, kita dah dapat jawapannya adalah 2,5. Jadi jawapannya adalah 2,5. Seterusnya kita lihat pula, hitung jumlah jarak yang dilalui bagi tempoh 22 saat. Jadi jumlah jarak. Jarak bagi graf laju masa adalah luas di bawah graf. Bermaksud kita perlu cari luas di bawah graf AB, luas di bawah graf BC, luas di bawah graf CD. Sebab tempoh 22 saat. Campur luas di bawah graf EF, luas di bawah graf FG dan luas di bawah graf GH. Jadi kita ada beberapa bentuk di sini. Jadi saya namakan ini sebagai bentuk 1, di sini sebagai bentuk 2, di sini sebagai bentuk 3, iaitu bentuk segitiga ya. Okey, bentuk 4 di bawah graf EF, bentuk segitiga. Bentuk 5 di bawah graf FG, bentuk segi 4 tepat. Dan bentuk di bawah graf GH saya namakan bentuk 6. Jadi kita masukkan nilai sekarang. Jadi bentuk 1 adalah segitiga, 1/2, darab panjangnya 10, lebarnya 4. Tambah bentuk 2, segi 4 tepat, 10, iaitu 10 darab 3. Bentuk 3, segitiga, 1/2, darab panjang 10, lebar 3. Tambah bentuk 4, masih lagi segitiga di bawah EF,
1/2 darab 10 darab 2 tambah bentuk 5 segi 4 tepat, panjang darab lebar 10 darab 5 tambah bentuk 6 yang terakhir di bawah graf GH adalah segitiga, iaitu 1/2 darab 10 darab 3. Jadi kita masukkan kesemuanya menggunakan kalkulator anda. Jadi masukkan sahaja nilai. Okey, untuk bentuk 1 kita letak dalam kurungan yang pertama. Jadi 1/2 okey, didarabkan dengan 10 darab 4. Okey, ini bentuk 1 punya luas. Kita letak kurungan pertama. Tambah luas untuk kurungan kedua, iaitu 10 darab 3 segi 4. Jadi kita dah dapat bentuk yang kedua. Bentuk 3 kita masukkan dalam nilai dalam kalkulator. 1/2 darab 10 darab 3 tutup kurungan tambah luas bentuk keempat, iaitu 1/2 darab 10 darab 2. Okey, kita masukkan nilai. Okey, tutup kurungan. Tambah yang kelima segi 4 tepat, 10 darab 5. Okey, tambah luas bentuk yang keempat, bentuk yang keenam, iaitu yang terakhir, segitiga juga, iaitu 1/2 darab panjang darab lebar. Okey, bila kita dah masukkan kesemuanya, kita tekan sahaja sama dengan jawapannya adalah 140. Jadi kita dah tulis jawapan 140 dan yang terakhir, huraikan pergerakan roda Ferris tersebut dalam tempoh 8 saat yang terakhir. Jadi kita lihat kepada graf kita, 8 saat yang terakhir bermakna daripada masa ke-14 saat di sini sehingga masa ke-22, iaitu garis pergerakan dari titik F ke titik G dan ke titik H. Jadi bila soalan nyatakan huraikan pergerakan, bermaksud kita perlu menceritakan semua yang berkenaan. Jadi kita lihat dari masa ke-14 ke masa ke-19 adalah roda Ferris ini berada dalam laju seragam 10 meter per saat. Tetapi dari titik G ke H, iaitu masa ke-19 ke 22 saat, berlakunya nyah pecutan. Jadi kita perlu kenal pasti nyah pecutan di sini. Jadi nyah pecutan masih lagi kategori pecutan, bermaksud kita akan cari kecerunan titik GH. Jadi G koordinatnya 1910 dan H koordinatnya adalah 22,0. Jadi kita masukkan dalam rumus kecerunan. Jadi 10 tolak 0 bahagi 19 tolak 22, kita akan dapat negatif 3.33. Jadi ini garis lurus yang menurun. Sudah pasti kecerunannya adalah negatif. Jadi kecerunan negatif di sini menunjuk berlakunya nyah pecutan. Jadi kita boleh selesaikan jawapan, iaitu roda Ferris berputar pada laju seragam 10 meter per saat selama 5 saat. Kemudian berlakunya nyah pecutan pada kadar negatif 3.33 meter per saat kuasa 2 selama 3 saat sehingga ianya berhenti berputar. Jadi kalau kita lihat markahnya di sini adalah 9 markah. Jadi permarkahan untuk soalan 17B, 3 markah untuk B1, 3 markah, 3 jawapannya, 1 markah. Okey, dan berhenti bergerak selama 2 minit, 1 markah. Okey, lupa tertinggal di sini. Okey, untuk soalan B2, 1 markah, B3 1 markah. Untuk pengiraan dalam rumus kecerunan, jawapannya 1 markah. Dan untuk menghitung jarak dalam soalan B4, kita masukkan ke semua dengan nilai yang betul, 2 markah. Jawapan akhir 1 markah dan 2 markah untuk B5. Maka kita telah selesai membincangkan contoh soalan dalam bahagian C
dalam kertas matematik SPM kertas 2. Jadi anda juga boleh mendapatkan teknik menjawab contoh soalan bahagian A, bahagian B. Link videonya saya sertakan pada huraian bagi video ini. Diharapkan video ini mampu memberi manfaat kepada semua yang menonton. Dengan itu saya sudahi dengan sekian, terima kasih.